أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 5. Muka surat 5 baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 5 baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-16-nya kaunuhu aliman. Erti kaunuhu aliman, keadaannya Allah Ta'ala, Allah terbadal padanya. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Ke-16 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpengacara tafsil. Yang ke-16 ni, pembicaraan kaunuhu ni, huraian disamalah daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu aliman artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Bermula makna kaunuhu aliman, iaitu satu sifat yang sabit, yang tetap bagi zat Allah selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu. Dan iaitu kaunuhu aliman lain daripada ilmu. Kaunuhu aliman lain daripada ilmu. Dan melazim ia kaunuhu aliman baginya bagi ilmu. Ini jalanan sifat 20. Kaunuhu aliman, satu sifat yang sabit bagi zat, yang tetap bagi zat. Kita kata sifat yang ada pada zat tidak. Sebab sifat yang ada hanyalah kudrah sampai ke kalam sahaja. Kaunuhu ni bukan sifat yang ada, disebut dengan satu sifat yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu. Selama-lama ada zat itu bersifat ilmu. Kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala, selama-lama zat Allah bersifat ilmu, memang sifat ilmu di zat Allah Ta'ala sifat yang sedia kala, qadimah, sifat yang kekal. Kalau kita gilah pula contoh pada makhluk, Allah letak sifat ilmu pada zat kita, di otak kita ke. Selama mana Allah jadikan ilmu di zat kita, selama itulah Allah Ta'ala jadikan kaunuhu aliman, satu sifat yang lain pula ada di otak kita. Gitu jelah. Adapun sifat ilmu Allah yang ada di zat Allah sedia kala dan kekal selama-lamanya. Berarti kaunuhu aliman pun sifat yang sedia kala, yang kekal selama-lama. Sebab disebut sini satu sifat
yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat. Ni kita pergi pada zat Allah Ta'ala. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu. Dan memang selama-lama. Bukan selama-lama, bukan sedia kala dan kekal. Sedia kala dan kekal ni zat dan sifat Allah. Jadi, sifat ilmu ada di zat Allah sedia kala. Sifat ilmu ada di zat Allah kekal selama-lamanya. Selama-lama itulah sedia kala Allah bersifat kaunuhu aliman. Kekal selama-lamanya Allah Ta'ala bersifat kaunuhu aliman. Itulah maksud dia. Dan iaitu kaunuhu aliman ni. Satu lain daripada ilmu. Memanglah lain. Ilmu sifat yang ke-9. Kaunuhu aliman sifat yang ke-16. Memanglah lain. Lain pada reti huraian yang berbeza antara ilmu dengan kaunuhu aliman. Pada ni. Dah hak tak lain, tak berbeza tu. Jalanan sifat 13. Jalanan Imam Asy'ari. Allah bersifat dengan kaunuhu aliman. Tapi dari segi reti dianya, kaunuhu aliman, reti yang sama dengan sifat ilmu. Sifat ilmu, satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat ilmu, Allah mengetahui segala-gala. Tu dia punya huraian sifat ilmu. Ilmu satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunuhu aliman ni pula jalan sifat 13. Keadaan Allah yang berkuasa. Maksud dia apa? Ada sifat ilmu di zat Allah. Itu je. Ada sifat ilmu di zat Allah. Ilmu satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Apa maksud dia? Keadaan Allah yang mengetahui itu terjemahan. Balik bahasa. Apa maksud dia? Maksudnya ada ilmu di zat Allah. Sama je dengan sifat ilmu. Sama pada reti. Lain-lain pada sifat. Tapi sama pada reti, tidak lain pada reti. Dah kalau tidak lain pada reti, retinya sama. Tak payah banyak dah lah. Pegang ilmu sudahlah. Pegang kaunuhu aliman, ada ilmu di zat Allah. Tak payahlah tu. Sebab reti sama je. Faham sama je. Itu jalanan sifat 13. Kaunuhu aliman, ini ijma'. Mu'tazilah pun berpegang. Keadaan Allah yang mengetahui. Cuma Mu'tazilah berpegang. Keadaan Allah yang mengetahui dengan zat. Bukan dengan sifat ilmu. Bagi kita maklumlah, Mu'tazilah mereka berpegang di zat Allah, tak ada sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah mengetahui dengan zat. Keadaan Allah yang mengetahui dengan zat. Tapi nak ceritanya Mu'tazilah pun berpegang keadaan Allah yang mengetahui. Itu ijma'. Jadi sifat 13 mereka berpegang juga. Kaunuhu aliman sifat kesempurnaan bagi Allah. Tapi dah banyaklah. Itu pegang secara ijma' sudah. Secara ringkas, secara kasar. Kaunuhu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perincian tak payah. Ada ni. Hanya berpegang secara ijmal. Sebab ilmu dengan kaunuhu aliman, retinya sama. Sifat 13. Ilmu, sifat yang sedia kala yang di zat Allah. Kaunuhu aliman, terjemahan, keadaan Allah yang mengetahui. Apa maksud dia? Ada sifat ilmu di zat Allah. Itu je. Itu je. Adapun jalan sifat 20 ni,
Iaitu ilmu lain. Iaitu kaunuhu aliman lain daripada ilmu. Memang lain kerana sifat lain-lain. Lain pada reti. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Apa maksud dia? Maksud dianya satu sifat yang melekatkan sifat ilmu di zat Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu pula. Tu. Kaunuhu aliman jalan sifat 20. Lain ilmu satu sifat yang sediakan di zat Allah taala. Macam mana sifat ilmu boleh ada di zat Allah? Ilmu satu sifat, zat Allah satu zat, lain-lain. Tapi macam mana ilmu ada di zat Allah? Kaunuhu aliman, seolah-olahnya kaunuhu sifat kaunuhu aliman itulah yang melekatkan sifat ilmu di zat Allah Subhanahu wa taala. Ni payah sikit nak faham. Tapi ni jalanan sifat 20. Payah sikit nak faham. Jadi banyak pula. Tapi bukan pandang yang muktamad. Tak tahulah kita ni. Orang handalang. 13 tak cukup, ambil 20. 13 lah jalanan yang muktamad. 13 pula mudahlah sebab sedikit. Muktamad pula. Tiba-tiba ambil hak bukan muktamad, jadi ke banyak. Susah pula. Tak tahulah atas demo lah. Demo pilih sifat 20. Dok, biasanya kita ni kalau buat pekoh lah. Kita biarlah muktamad do'eh pun. Jangan mudah sikit bagi kita. Gitu biasanya. Hak pekoh ni. Kita ni payuh jadi pakailah mana-mana pun. Biarlah do'eh pun. Jadi, oleh kerana do'eh itu mudah, dia ambil do'eh. Sekarang ni, hak muktamadnya, hak mudah. Hak sedikit. Hak 13. Ambuh. Tambah 13. Nak 20. Tu kata, handalang. Handalang. Pada ni. Agah juga wali dok ke mana. Tak bukan. Siapa kita gitu. Gitulah yang kita duduk pegangnya. Jadi Tuhan siapa kita sifat 20. Bukan sifat 13. Memang orang ada timbul pelik sikit lah. Dia, kalau tempat tu bermazhab Syafi'i, macam kita di Malaysia ni, kebiasaannya jalanan Imam Asy'ari. Sebab Imam Asy'ari pekohnya ikut Imam Syafi'i. Ada ni. Kalau tempat tu pekohnya bermazhab Hanafi macam India, Pakistan, Bangladesh tu kan. Biasanya tauhidnya jalanan Imam Maturidi. Sebab Imam Maturidi pekohnya ikut Imam Hanafi. Gitu biasanya. Kita pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi ambil sifat 20 hak pandangan Imam Maturidi. Dan kita siapa hak kemudian dah siapa kita ni kan. Islam yang kemudian dah baru 500 tahun. Kemudian dijajah pula oleh orang kafir lah. Mau mana pula kitanya. Gitu je lah. Tanda ni. Siapa kita macam ginilah. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kenapa tak mazhab Hanafi ke? Mazhab Maliki ke? Mazhab Hambali ke? Dah. Pendakwah sampai di tempat kita ni bermazhab Syafi'i. Kalau Tuhan takdirkan pendakwah sampai tempat kita ni bermazhab Hanafi, Hanafi lah kitanya. Tapi pendakwah sampai tempat kita ni bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i lah kitanya. Waktu hatu kita gitulah. Ni bukan bahagi kawasan ni. Tak ada bagi kawasan. Ikut hak mana siapa lah. Ikut hak mana siapa. Jadi siapa di kita ni pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi siapa ke kita ni? Tauhid sifat 20. Hak Imam Maturidi. Bukan sifat 13. Hak Imam Asy'ari. Tak apalah. 20 pun 20 lah. Walah 13 sedikit. Lebih mudah. 20 dah lah banyak. Lebih payah. Dua ni. Kan pekoh gitu kan. Kalau payah, ambil lah pandangan mana pun.
Macam dia kecoh aurah perempuan tu lah. Dak bunyi dah. Senyap dah. Senyap dah. Nak timbul isu apa pula lepas dia ni? Dia kena satu. Akhirnya kita pun dak mikir dah hal lain. Duk baloh apa kau. Seminggu 2 minggu juga. Bak je semayang 2 minggu. Baru lagi dah. Tak apa sebulan lagi dah. 2 minggu dah. Dah mana tu? 2 minggu lah. Lepas tu 2 minggu tu gede dah. Gede dah. Nak macam mana? Gi amal hak da'ih. Amal da'ih gi lah. Da'ih gi lah. Padahal hak fatwa Selangor tu hak Muktamad Syafi'i. Bukan kata orang awam. Ustaz pun ada juga yang awak kucar. Dia buat share jawapan ustaz. Jawapan tu tak betul dengan Muktamad Syafi'i. Maknanya jawapan dia tu hak canggih dengan hak fatwa Selangor lah. Padahal tak betul tu dengan Muktamad Syafi'i. Ustaz pun tak erti juga Muktamad Syafi'i. Ceritalah Muktamad Syafi'i macam mana hak fatwa tu. Macam mana orang hak selama ni pakai 2 helai di dalam tak pakai apa pun. Abang dah cerita pandangan da'ih pula. Tak payahlah kena qada. Gitu je lah. Jadi dia canggih. Hak Muktamad Syafi'i, dia hurah hak dia. Ustaz pun bingung juga. Sungguh, takkan orang awam lagilah. Sabuk perut. Allah tak sah macam mana ni selama ni. Napok kok mana pula. Siapa nak itan napok? Macam-macam dia hidup. Siapa nak itan napok? Tak ada orang nak intai-intainya. Ada ni. Bukan masalah intai-intai. Kalau masalah orang napok tak napok, sembahyang dalam bilik, kunci pintu molek-molek, tutup lampu, intai tak ada lubang sebab seming, sembahyang telanjang. Tak boleh. Siapa nak intai? Siapa nak tengok? Kalau nak kira alasan gitulah. Tu nampak ke bawah. Siapa nak masuk ke bawah? Nampak ke atas orang lelaki. Dia pakai bawah dia pusat. Kancing baju tak tutup, terbuka, nampak ke atas. Dah siapa nak tengok atas dia kata. Tak pakai. Tak kira ada orang nak tengok, tak tengok. Kira nampak aurah. Nampak aurah. Dilihat ke tidak dilihat ke tak ada persoalan. Bukan kita masalah melihat. Melihat ni aurah di luar sembahyang. Di hadapan mahram atau di hadapan ajnabi. Depan mahram, jangan dilihat kawasan ni. Di hadapan ajnabi, jangan dilihat kawasan ni. Baru bicara dilihat, tak dilihat. Adapun dalam sembahyang, tak bicara dilihat ke tak dilihat. Nampak aurah ke tak nampak, belah atas, belah sisi. Nampak, maka tidak sah. Siapa nak tengok? Bukan nak cerita orang tengok. Jadi netizen pun dia kupah-kupah nampak jahil. Nampak jahil. Dan macam mana kita berjalan ni? Berjalan perempuan pakai baju ni. Terbuka ke bawah, siapa nak intai? Hak tu bak luar semayang. Di hadapan orang. Jadi orang tak nampak, tak apalah. Jadi orang tak nampak je. Mana ni? Pun dalam semayang, tak kira orang nampak, tak nampak. Terbuka ke tak terbuka? Luar semayang, baru lagi, orang nampak ke tak nampak? Orang tak nampak dalam bilik seorang. Tutup aurah, sekadar dalam keluar. Sudahlah. Sebab tak ada orang nampak. Baru cerita buat orang nampak tak nampak, luar semayang. Aurah dalam semayang bicara lain. Orang nampak tak retinya lah. Muktamad Syafi'i tak retinya. Dok, kalau orang awam tak reti ni, kita tak pelik mana. Orang tu kan mengajar, buat beri jawapan lah konongnya dianya. Beri jawapan lah. Anak murid pun share. Kata dah siapa jawab gini ni? Pandai sangat ni. Banyak kita, banyaknya. Tak ada orang nampak dia kira. Siapa nak intai kot tepi, kot atas. Dia kira gitu. Kata pelik sungguhlah. Dia akan timbul pula hal lain kat lagi. Akan timbul lah satu-satu.
Molek juga hak fatwa Selangor tu timbul. Tapi nak molek kalau hak macam fatwa ke timbul, pekerja hak qada qada nak tengok. Wah ni jadi. Sungguh. Gempok pula. Gempok lah jadinya. Keluar tu pula. Akidah di sunnah jemaah ijma'. Pekerja hak kufur maksiat qada qada. Kafirnya iblis, kafirnya jin qada qada. Derhakanya iblis, derhakanya jin qada qada. Kejut pula orangnya. Godaan iblis syaitan qada qada belaka, hak Tuhan belaka, bukan hak hamba pun. Bukan hak iblis syaitan pun. Berkali pecah dah. Pecah langit-langit berkali. Sungguh. Kalau cerita pekerja qada-qada, kalau hak lepas-lepas lah, memang jeng lah. Tapi kalau fatwa keluar, boleh tengok lah. Macam mana pemahaman orang Islam. Tapi dia orang ada autoriti, dia boleh keluar gitu. Bila orang gitu jadi besar lah sikit sebab orang ada autoriti. Tapi kalau orang belajar betul-betul, perkara tu bukan perkara yang pelik. Orang mengajar akan ceritalah pandangan atas, pandangan sisi. Kalau nak pakai dua helai, kena tutup betul-betul dalam. Ni tengok orang pakai tutup betul dalam tu dia pelik pula. Pelik pula dia semayang. Sebelum dia pakai telekung dia tu, dia tutup sungguh-sungguh. Lengan baju dia kacing sungguh-sungguh. Tengkok dia tu, dia masukkan jilbab kecil di dalam tengkok. Panah tengok. Lepas masuk dalam tengkok, baru pakai telekung. Allah, pelik sungguhlah. Tu Muktamad Syafi'i. Pelik apanya? Dah panah. Dah nak pakai dua lagi tu. Cuba pakai selah. Tak ada panah-panah lah. Pakai selah. Di dalam, telanya bulat pun tak apa Sungguh ni. Pakai selah. Di dalam tu, bukan kata berkembang. Berkembang tu bagus dah lah. Telanya bulat pun tak apa panah lagi. Tak panah dah lah. Selesa semayang. Selesa semayang dah. Kalau pakai gitu sungguh lah. Kalau kau tu pulak dalam tak pakai pun satu, kejut cucu tengok. Tapi nak ceritanya, habis pakai sehelai, dalam tak payah dah. Tak payah pakai apa-apa dah. Ni nak pakai dua helai kok, kena tutup betul-betul dalam. Panah lah pulaknya. Dah lah tutup dalam. Mari telekung kat luar pula. Dah nak pakai dua helai. Tak ada apalah. Pakai sehelai, barulah mudah dalam sembahyangnya. Hak tu lah hak Muktamad Syafi'i. Itu Muktamad Syafi'i baru senang. Selai. Dua helai tak salah. Tapi kena tutup molek dalam. Ni pakai dua helai. Dalam tu pakai baju t-shirt. Tak jadi gitu. Hak Muktamad lah. Itu benda khilafiyah. Lepas tu akan datang kita nak pakai pesen lama juga. Kerana mung lah ni Mayang mung. Tak ada orang nak tak ada orang cek. Mana? Cuba tengok muka baju dalam. Ada nak pakai? Ada orang masjid nak cek? Kerana dia. Itu bukan benda ijma' ulama'. Jadi kita biasanya nak cakap qada gitulah sebab dah tidak susahlah kita, beratlah kita nak kena qada semayang. Jadi qada mudah, kita ambil qada. Sini hak 20, hak payah kita ambil 20. Hak mudahnya 13, sedikit dan pandangan yang muktamad. Orang kita ni belajar dua sifat 20. Satu sifat yang seolah-olahnya melekatkan sifat kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Satu sifat yang seolah-olahnya melekatkan sifat ilmu di zat Allah. Kita dengar tu pengong dah. Itu jalanan sifat 20. Dan melazim baginya. Melazimilah nak mudah kitanya. Kaunuhu aliman, satu sifat yang melazimi bagi sifat ilmu. Melazimi macam mana? Memistikan macam mana? Kaunuhu aliman lah yang melekatkan sifat ilmu di zat Allah Ta'ala.
Kalau tak ada kaunu aliman, macam mana sifat ilmu ada di zat Allah Ta'ala? Itu melazimi tu. Cuma melekat ni, tak payah duk pakai sangat lah. Pakai melazimi sudahlah. Janji kita faham. Apa makna melazimi? Memistikan. Apa makna memistikan? Berekir ke? Apa makna? Allah bersifat-sifat ilmu. Mesti kena ada kaunhu aliman yang melekatkan sifat ilmu di zat Allah. Itu melazimi. Jalanan sifat 13. Kaunhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Apa maksud dia? Ada sifat ilmu di zat Allah Ta'ala. Ada macam mana? Tak payah duk tanya dah. Kita faham dah. Sebab memang sifat ada di zat. Macam mana sifat putih ada di zat kertas? Kena ada satu sifat lain pula ke yang melekatkan sifat putih di zat kertas? Tak payah dah. Macam mana ada sifat manis di zat gula, sifat masing di zat garam? Macam mana boleh ada sifat manis di zat gula? Kena ada satu sifat lain pula ke yang melekatkan sifat manis di zat gula? Tak payah dah. Itu mudah. Ada ni. Takat ada sifat manis di zat gula, ada sifat masin di zat garam. Boleh jadi ada macam mana? Nak jadi ada, nak lekat manis di zat gula, nak lekat masin di zat garam tu macam mana? Tak payah. Faham dah Itu mudahnya. Tapi kalau ikut hok kaedah hok dalam sifat 20, dah kena ada sifat lain. Allah jadikan sifat putih di zat kertas, Allah jadikan kaunuhu pula satu sifat lain yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Tuhan buat belah kedua-dua. Tuhan jadikan sifat manis di zat gula, Tuhan jadikan kaunuhu pula yang melekatkan sifat manis di zat gula. Sifat manis ada di zat gula, Tuhan bubuh. Tuhan jadikan pula satu sifat lain yang melekatkan sifat manis di zat gula. Tuhan jadikan sifat masin di zat garam, Tuhan jadikan pula sifat lain pula yang melekatkan sifat masin di zat garam. Gitu je lah. Ni hak kaunuhu ni. Dalam sifat 3 lah. Dah tak payah dah. Allah jadikan putih di kertas, manis di gula, masin di garam. Macam mana Allah jadi ada sih? Tak payah dah, kita faham dah. Sifat ada di zat. Gitu je. Patut mudah kitanya. Itu hak mudah. Jadi kaunuhu ni, kalau kita faham, kita ambil setakat, kaunuhu aliman satu sifat yang melazimi bagi sifat ilmu. Gitu je. Kaunuhu qadiran satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kaunuhu muridan satu sifat yang melazimi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Melazimi gitu je. Kalau kita faham dah lah. Lawannya, lawan kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan. Jahlun, sifat mustahil atau sifat ilmu. Kaunuhu aliman, lawan dia kaunuhu jahilan. Artinya, arti kaunuhu jahilan, keadaannya keadaan Allah yang jahil. Iaitu keadaan Allah yang jahil mustahil. Kalau sifat jahil itu mustahil, keadaan Allah yang jahil lagilah mustahil. Sifat jahil mustahil ada di zat Allah Ta'ala. Takkan satu sifat lain pula yang melekatkan sifat di zat Allah Ta'ala lagilah mustahil. Gitulah. Sifat mustahil, mustahil nak ada, sifat jahil, mustahil nak ada di zat Allah. Kaunuhu jahilan, satu sifat pula yang melekatkan sifat jahil di zat Allah. Sifat jahil di zat Allah mustahil dah. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat jahil di zat Allah lagilah mustahil. Gitu je lah. Kalau jalan sifat 13, jahil mustahil bagi Allah. Kaunuhu jahilan, ada sifat jahil di zat Allah. Sama mustahil lah. Kalau sifat 13 lah. Jahlun, sifat jahil, mustahil bagi Allah Ta'ala. Kaunuhu jahilan, ada sifat jahil di zat Allah. Lagilah mustahil.
ke-17-nya. Ada sama dah ni jadi ni. Kaunuhu hayyan. Artinya kaunuhu hayyan, keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Bermula makna kaunuhu hayyan, iaitu satu sifat yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat-zat Allah. Selama-lama ada zat itu, zat Allah bersifat dengan hayah. Sifat hayah di zat Allah sedia kala kekal. Sabit sungguh kaunuhu di zat Allah pun sedia kala dan kekal juga. Iaitu kaunuhu hayyan lain daripada hayah. Lain pada reti. Sifat memang sah lain-lain. Reti pun lain juga. Jalan sifat 20. Jalan sifat 13. Kaunuhu hayyan dengan hayah sama pada reti, tidak lain pada reti, dan melazim ia kaunuhu hayyan baginya bagi sifat hayah. Melazim memestikan bila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat hayah, melazimkan kaunuhu hayyan, seolah-olahnya kaunuhu hayyan itulah yang melekatkan sifat hayah di zat Allah Subhanahu wa taala. Lawannya lawan kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan. Artinya kaunuhu mayyitan, keadaannya keadaan Allah yang mati. Iaitu keadaan Allah yang mati mustahil. Sifat mati mustahil, keadaan Allah yang mati samalah mustahil. Sifat mati mustahil, kaunuhu hayyan satu sifat yang melekatkan sifat mati di zat Allah lagilah mustahil. Ke-18-nya kaunuhu sami'an. Sedap ngaji gini tau. Kalau ngaji gini lama dah tu sebiang kita habis. Baca. Ada orang mengajar, dia baca sebaca-bacanya. Lepas tu orang tanya, apa ustaz dah hurah? Awak suruh saya baca kitab. Saya baca lah. Baca sungguh. Lepas tu tak hurah. Kalau awak tak faham, tanya. Saya hurah lah. Oh, tak faham. So tanya dia. Dia baca. Tak faham. Tanya. Macam mana orang faham tak faham? Dia pun tak tahu apa dia nak faham ke tak faham. Dia baca. Kalau mana orang dengar tak faham, tanyalah. Kita orang dengar ni, apa benda yang kita nak faham pun kita tak tahu. Apa benda yang kita tak faham pun kita tak tahu. Nak tanya macam mana? Lepas hurah, barulah. Oh, memang kita tak faham sungguh tadi. Kalau kita tahu kita tak faham, tak kerti. Tapi kalau dia tak hurah, tak faham, awak tanyalah. Kalau tak tanya, saya baca je. Boleh baca sungguh. Satu muka surat sehari. 2 muka surat sehari. Jangan main. Ada orang mengajar dia tu si biang ni. Sampai musak 8 masuk pekoh. 3 kali. 3 kali. Habislah dah. 8 muka surat. 3-4 kali gitu lah. Sekali baca tu dalam 30 minit, 40 minit kau. Bukan sejam. Sekejap je. 3-4 kali je. Masuklah bab pekoh. Oh, masuk bab pekoh tu barulah. Mana apa dia? Barulah panjang huraian. Yang tu kan mengajar. Nak sahabat, kan kita musak 8 kan masuk pekoh. Jadi nak sampai musak 8 tu 3-4 kali gitu je. 3-4 kali, 30 minit, 40 minit sekali mengajarnya. Masuk pekoh tu lah, barulah ada huraian panjang. Jadi tauhid tu dia tak hurah bakali macam ni, dia pun tak nak pergi, kau tak tahu. Dia baca je. Mana kalau kita nak panjang tu lah. Mukhalafatuhu ta'alil hawadih, qiyamu binamsi wahdaniyah, qudrah irah ilmu tu dia boleh sekali baca je. Situ setahun lebih tau. Daripada mukhalafatuhu ta'alil hawadih sampai kepada sifat qudrah iradah ilmu, setahun, 2 tahun, 3 tahun pun tak tahu kita ni. Ada tarikh tau. Permulaan Hidayatul Sibian. Dah rukuk imam berapa bulan? Rukuk imam berapa bulan? Tahu bila hak permulaan Hidayatul Sibian? Hak tauhid ni hak dia sama kita masuk dalam pekoh kan?
Dah lah kita masuk dalam pekoh tu, masuk bab semayang dah. Bab tauhid dah habis, orang usat 5 baru. Tahu berapa tu? Ha? 21. 3 tahun lah. 3 tahun, usat 5 barunya 3 tahun. Kau kan nak belajar gitu. 3-4 kali, habis bab tauhid, masuk bab pekoh. Bacalah, baca. Dah awak suruh saya baca kitab, saya baca, dia kata. Baca kitab sungguh. Sampai bab pekoh barulah perici. Perici macam mana bab pekoh pun. Comel loteng macam mana bab pekoh pun. Kalau bab tauhid tak luluh, tak ada benda lah. Tauhid nombor satunya. Kemahlah. Pekoh, salah. Salah muktamad. Macam tadilah cerita bab aurah perempuan dan semayang tu. Pakai 2 helai. Kalaulah tak ada pandangan lain, Allah, selama-lama daripada balik, itulah cara pakainya. Nah, kan gitu. Pakai 2 helai, kain lain, telekung lain. Dalang memang dipakai baju lengan pendek je. Kemar gantung je dalang tu barangkali. Oh, kalau tidak sah ijma' ulama, habis dah lah. Kena qada habis lah. Dan gitulah cara buat. Dah ambil mana buat gitu? Mak dia buat gitu juga. Nek dia buat gitu juga. Nek dia buat gitu juga. Pakai baju 2 helai. Di dalam tu pakai kemar gantung, pakai baju t-shirt je. Mana pun. Jenasi pas jenasi. Itulah cara pakai. Oh, kena kalau muktamadnya tak sah. Sebab nampak belah sisi. Tapi pekoh. Dia wajib qada. Tidak sah ijma' ulama'. Wajib qada. Tidak sah ijma' ulama' kena faham. Hukumnya belum sembahyang. Tidak sah ijma' ulama', hukumnya dak semayang. Ledak semayang, satu waktu kena humbang dalam neraka, satu hukuk 80 tahun. 80 tahun hari akhirat. Satu hari akhirat, satu hari neraka, 1000 tahun dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun tu. Surah Al-Hajj ayat ke-47 tu. Satu hari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. 80 tahun neraka. Berapa juta tahun kalau kita masa dunia. Satu waktu yang tak semayang, termasuk tak semayang, hak tidak sah ijma' ulama'. Tak sah ijma' ulama' lah. Bukan setakat qada, kena bertabat sungguh-sungguh lah. Sebab hukumnya belum semayang. Baru tahun ni umur tua dah. Tua pun. Qada daripada umur balik, umur 15. Siapa umur 70, 80. Kira lama mana. Lepas tu orang tua, tak ada orang dah tua tu, qada semayang je lah. Nak gimana apa. Oh mati je, biar mati nak qada semayang tu. Qada semayang tidak sah. Ijma' ulama'. Tu bab pekoh. Bukan buat ringan, buat pekoh dan ngaji boleh. Tapi maknanya, dia ada keluasan di sedikit. Tauhid tak lah. Tauhid kena kemah boleh. Tauhid tak banyak. Tak banyak. Khilaf tak banyak. Dia satu jalan saja tauhid ni. Tambahan pula, kita ni kita pekoh kalau kira. Tapi pengarang bubuh tauhid di hadapan. Pentingnya tauhid. Nak belajar pekoh, tauhid kena comel. Tauhid tak minat, pekoh suka. Ada orang macam gitu kan. Belajar, tapi tauhid tak minat. Tinggi, dalang, susah. Pekoh beri. Pekoh beri. Soalan. Kena pula kau orang lain pula. Kau suka? Kata dah. Dia berkeling kau orang lain. Soalan tu dia buat dah. Nak tuju kepada orang lah. Ustaz pun jawab. Aku kata dah. Dia berkeling kat sebelah. Kena. Minggu depan tak marilah waktunya. Dia kata kena atas dia minggu lepas. Dok dengan dia dah. Dok kadang-kadang orang jawab soalan, dia jawab betul no. Orang hantar soalan tu, dia nak tuju kat orang.
Nak juga kan? Ada ni. Nak tujulah kalau ditanya soalan nak memperbetulkan tak apa. Payahlah orang tegur dia, tak pakar kalau orang tegur dia. Biarlah kita atau soalan ke ustaz, biar ustaz tu hurah. Mudah-mudahan bila ustaz hurah, mudah sikit dia turun. Pada ni. Tapi orang tu bila ustaz jawab, siapa atau soalan nak kata kat aku ni? Oh dia marah pula siapa atau soalan. Dia nak marah ustaz tu dak yang dak mari dak kenal tempat dia. Apa hal berlaku? Dia siapa dia ni? Siapa atau soalan ni? Sedak atau soalan nak kata kat aku tu. Dah orang lain tegur tak mau pakai. Dia atur soalan supaya diperbetulkan, tak apa. Ada orang atur soalan ni nak supaya tuju kat orang. Tu tak beradab gitu. Tak beradab. Jadi tauhid tak ambuh. Pekoh berahi. Jadi gitu tauhid nombor 1. Ke-18-nya kaunuhu sami'an. Artinya keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Bermula maknanya makna kaunuhu sami'an. Satu sifat yang sabit bagi zat, yang tetap sungguh bagi zat-zat Allah, selama-lama ada zat itu bersifat dengan sifat sama. Sifat sama ada di zat Allah sedia kala kekal. Kaunuhu sami'an pun sungguh tetap di zat Allah kekal, sedia kala dan kekal. Iaitu kaunuhu sami'an lain daripada sama, lain pada reti. Dan melazim ia kaunuhu sami'an baginya bagi sifat sama. Lawannya lawan kaunuhu sami'an kaunuhu asam. Artinya keadaannya keadaan Allah yang tuli. Iaitu keadaan Allah yang tuli mustahil. Kita habis sampai 12 sampai 20 ni. Ke-19. Sedap tu. Tu kata sedap tu setengah buku surat kita pagi ni. Ke-19-nya kaunuhu basiran. Artinya kaunuhu basiran, keadaannya Allah Ta'ala yang melihat. Itu terjemahan. Bermula maknanya makna kaunuhu basiran, iaitu makna kaunuhu basiran, satu sifat yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat-zat Allah. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan basar. Sifat basar di zat Allah sedia kala kekal. Kaunuhu sami'an pun sedia kala dan kekal sabit sungguh bagi zat Allah. Iaitu kaunuhu basiran, lain daripada basar ini, lain pada reti. Dan melazim ia kaunuhu basiran, baginya bagi sifat basar. Lawannya lawan kaunuhu basiran, kaunuhu a'ma. Artinya keadaannya keadaan Allah yang buta. Iaitu keadaan Allah yang buta, mustahil. Ke-20-nya kaunuhu mutakalliman. Artinya kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata. Bermula maknanya makna kaunuhu mutakalliman, iaitu makna kaunuhu kalimang satu sifat yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam ada di zat Allah sedia kala kekal. Kaunuhu mutakalliman pun sedia kala kekal, sabit sungguh bagi zat Allah. Iaitu kaunuhu mutakalliman, lain daripada kalam, lain pada reti. Dan melazim ia kaunuhu mutakalliman bagi kalam. Lepaslah baginya tau. Baginya. Ni bagi kalam. Jadi bagi kalam. Saya nak kata baginya, iaitu bagi kalam. Nak ada nya juga. Dah atas tu kan nya belaka kan? Kat atas tu kan? Dan melazim ia baginya, dan melazim ia baginya. Di sini dan melazim ia kaunuhu mutakalliman, baginya bagi kalam. Dok ni, bagi kalam lalu dah, bukan baginya. Sasa jadi nak sebut. Dah nya tu beritahu belaka. Hok tula je kan. Beritahulah. Catat kedok kau anda. Saya beritahu saya boleh pahala dah. Hok tu kan dengar boleh pahala juga. Catat tidak, kurang pahala. Kalau catat boleh pahala catat pula. Dah nya beritahu, boleh pahala beritahu. Ia, nya, nya. Ia tu siapa? Kembali pada mana? Nya tu kembali pada mana? Kena sebutlah. Tak lepas ada tak beritahu pun apa. Lawannya, lawan apa tu? Lawan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu abkam. Artinya apa? Nya tu kaunuhu abkam. Keadaannya, keadaan Allah yang kelu, yang bisu. Iaitu keadaan Allah yang kelu, mustahil.
Ketahui olehmu bahawasanya dalil atas segala sifat maknawiyah iaitu ain dalil sifat ma'ani. Wallahu a'lam. Jadi hok lepas-lepas dah tarikh rapak-rapak dah. Ketindih tarikh. Masa tarikh buatah pula, hok ening. Ni kosong kitab tepi, tak ada tulis apa-apa. Comel kitab jadi oh. Ni kitab Hidayatus Sibyan muka surat 21 baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 5 sebab sunat sujud sahwi. Pertama daripada 5 sebab sunat sujud sahwi. Sebab meninggalkan akan salah satu daripada segala sunat abad yang 8. Meninggal ni dengan sengaja atau lupa. Jadi dia bicara berkaitan dengan tajuk sujud sahwi. Sunat sujud sahwi ni apabila berlaku salah satu daripada 5 sebab. Apabila berlaku salah satu dari 5 sebab. Yang pertamanya meninggalkan sunat abad. Itu sebab yang pertama. Satu daripada 5 sebab. Satu daripada 5 sebab. Kitanya 5 sebab ni kita tahu satu sahaja. Meninggalkan sujud sahwi, meninggalkan sunat abad. Maka sunat sujud sahwi. Jadi kalau hanya tahu satu sahaja daripada 5 sebab, maknanya kalau buat peperiksaan boleh 20 daripada 100 markah. Tahu? Satu dari 5 sebab, satu je tahu. Satu je tahu. Dia ada 5 sebab. Saya tak tahu hak lain. Saya tahunya satu je, iaitu tinggal sunat abad. Dia ada 5 sebab. Berlaku salah satu dari 5 ni sunat sujud sahwi. Pertamanya sebab meninggalkan akan salah satu daripada segala sunat abad yang 8. Tinggal salah satu daripada sunat abad yang 8. Mana sunat abad yang 8? Dahulu bicara dahulu. Dahulu bicara sunat abad yang 8. Mana hak dahulu? Hak di muka surat 19 dahulu. Surat 19 dahulu kan. Baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 19 baris yang ke-17 daripada atas. Dan iaitu membaca tahiyat akhir setengah daripada sunat abad yang 8. 8. Jadi 8 sunat abad. 8 sunat abad kita tahu 2 je. Iaitu membaca tahiyat awal, membaca kunut. 2 je. 8. Tapi hak 2 tu cukup ada belaka dalam tu 8 tu. Tapi kita hanya secara kasar sunat abad ada 2. Tahiyat awal serta membaca kunut. Tapi dalam tu ada 8 sunat abad. Yang pertama
Duduk bagi tahiyat awal tu sunat abad. Kalau tak duduk nak buat apa mana? Ngiring lah. Ngiring? Malahnya. Sunat abad je duduk, bukan wajib. Jangan buat lah. Dia membaca tahiyat akhir, rukun kauli. Duduk ketika membaca tahiyat akhir, rukun fi'li. Tiba-tiba dia lemah daripada duduk ketika membaca tahiyat akhir. Dia pun mengiring. Dia pun melentang. Tapi sebenarnya, duduk bagi tahiyat akhir tu rukun fi'li. Rukun fi'li yang saya biasa sebut sebelum ni, yang biasa orang tinggal. Kalau suruh bilang rukun 13, tak cukup. 12 je. Tengok rukun 13. Hak musyrik 15 dahulu. Rukun 13, hak musyrik 15. Bermula rukun semua itu 13 perkara. Cuba tengok. Ke-9-nya membaca tahiyat akhir. Ke-10-nya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. Ke-11-nya duduk. Bagi keduanya, bagi tahiyat akhir dan selawat. Duduk ni orang tinggal. Ni bukan kelas saya, kelas dia mengajar, kelas jenis kena sebut. Bukan dengar saja. Cuba bilang rukun 13. Kelas dia tu orang tua-tua pula. Orang tua tu sanggup suruh bilang. Orang ni kita orang tua. Okey. Mak Haji, cuba bilang rukun 13. Mak ada terasa hati Mak Haji. Allah buat kita macam bodoh. So baca rukun 3. Bacalah dulu, sebut dulu. Kelas dia tak kira Mak Haji, tak Mak Haji. Mak Haji ke Mak Dating ke? Tak kira lah. Hak jenis Puang Seri ke? Tung ke? Kalau masuk kelas dia, dia suruh bilang. Allah kata, kalau saya tak gamuk kata. Tak tergamuk lah orang tua. Kalau kita kelas budak-budak, kelas fadail budak-budak, tak apa, suruh dia bilang. Kalau kelas orang tua, suruh bilang. Rukun 13. Suruh bilang rukun 13. Macam main kita je tu. Macam pelakih kita je. Dah suruh bilang rukun 13. Tak cukup. Dah sudah tu lah, tak cukup. Hak mana dia tinggal? Ni, duduk ni dia tinggal. Duduk bagi tahiyat akhir, duduk bagi selawat dia tinggal. Ni. Ke-12 tertib. Ke-12 tertib. Mana satu lagi tengah? Pusing pula. Dia kata mula-mula. Kemudian tu orang tahu dah mula-mula. Dia kena mula-mula, dia kata, gini kata, ada orang lain boleh tolong? Tolonglah ni. Tertib rukun yang ke-12, tertib dah. Habis dah. Yang ke-12 tertib, yang ke-13 tak tahu. Itu tau. Dah rukun 13 kan. Yang ke-12 tertib. Tertib habis dah. 13 tak tahu. Yang 13 tu lah tertib. Hak tengah tu dia tinggal. Dia minta tolong orang lain tolong. Kenapa tak cukup Ni bilang sungguh dah ni. Bilang sungguh dah. Satu. Bilang sungguh. Tak cukup. Dia tinggal duduk tu lah. Membaca tahiyat akhir semua orang tahu rukun. Selawat semua tahu rukun. Salam semua orang tahu tu rukun. Duduk bagi tahiyat akhir tu orang tak tahu. Walau sama je. Faham tak ni? Takbir rukun. Fatihah rukun. Iktidal rokok rukun. Iktidal rukun. Daripada takbir sampai iktidal, berdiri tu satu rukun yang lain pula. Tapi berdiri orang bilang. Berdiri orang sebut. Kan berdiri bermula takbir sampai ke iktidal, rukunnya berdiri. Tapi rukun berdiri orang sebut. Takbir rukun qauli, Fatihah rukun qauli, berdiri rukun fi'li. Tahiyat akhir rukun qauli, selawat selepas tahiyat akhir rukun qauli, salam rukun qauli, duduk pula tu. Tu rukun fi'li. Duduk tu orang tinggal. Apabila dia uzur, maka tahiyat akhir dibaca dalam mengiring ataupun melentang ke, tengok kepada keadaan dia lah. Membaca tahiyat awal
sunat ab'ad. Duduk tu sunat ab'ad. Maknanya kalau tak mau duduk, dia mengiring, sah je lah. Sekarang, sunat ab'ad ada 8. Yang kita tahunya, tayat awal dengan kunut. Hak dalam tu ada 8. Membaca tayat awal, sunat ab'ad qauli dia panggil. Ada ni? Duduk bagi tayat awal tu. Sunat ab'ad fi'li. Selawat atas Nabi. Kemudian tayat awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat ab'ad yang ketiga. Yang keempat. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ada selawat. Kemudian tayat akhir. Tayat akhir. Duduk rukun fi'li. Membaca tayat akhir rukun qauli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rukun qauli. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu sunat ab'ad. Duduk bagi tayat akhir rukun fi'li. Membaca tayat akhir rukun qauli. Membaca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rukun qauli. Yang lain. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad yang keempat. Kama sallaita ala Ibrahim tu sampai ke Hamidum Majid dipanggil sunat hay'ah. Selawat Ibrahimiyah tu dipanggil sunat hay'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tayat akhir, tu rukun. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu sunat ab'ad yang keempat. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sampai ke Hamidum Majid. Sunat hay'ah. Bukan kalau suruh bilang sungguh. Dia sebenarnya mana lekat ilmu ni? Dengar saja ke kena suruh sebut, salah kena marah. Hak mana hak lekat ilmu? Hak dengar saja ataupun kena sebut sendiri, salah kena marah. Dak padang ke mak haji tu nak mati dah. Dak kerti juga hak ni. Terasa hati seminggu. Tapi lekat sampai ke mati ilmu tu. Ni lekat sampai ke mati dah nak bagi pas ke mati dah kelas tu. Dah buat kita macam budak-budak kita orang tua. Dia kadang-kadang kita tak pandai nak sebut gitu, tapi orang sebut, iyalah. Takkan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim tu sunat ab'ad. Takkanlah kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim tu rukun. Tak ada seorang kata rukun. Tak ada seorang kata sunat ab'ad. Dah sunat apa? Tak ada sunat ab'ad. Sunat hay'ah. Dua je kan? Dak sunat ab'ad, sunat hay'ah lah. Tapi kalau suruh sebut sungguh, belum pandai boleh sebut. Bukan dak reti. Bukan dak reti. Tapi memang dak reti pun. Memang dak reti pun. Tu apa sunat ab'ad? Dalam kunut, berdiri tu sunat ab'ad. Berdiri pada masa rakaat, rukun. Berdiri pada masa i'tidal, rakaat kedua subuh ni, rukun. Ni, berdiri pada masa i'tidal, rukun. Dia pun sambung berdiri untuk membaca kunut. Berdiri tu sunat ab'ad. Dia panggil sunat ab'ad fi'li. Dah kalau tak mau berdiri boleh ke? Boleh. Selesai i'tidal atau makninah, dia pun turun latar, dia pun baca kunut. Tengok pelik Tengok apa gitu? Tu imam turun latar, biar buat pelik sikit hari ni. Dia tinggal berdiri. Orang tengok. Dah mana? Makmum pun pening tak? Nak kena berdiri ke nak kena duduk? Jangan. Berdirilah sebab berdiri tu sunat ab'ad. Tu imam duduk nak je sawi tu. Nak sawi sebelum salam. Nak tinggal sunat ab'ad dengan sengaja. Dah sekarang ni kita i'tidal. Rukun. Tamat ninah dan i'tidal rukun. Berdiri pada masa i'tidal tu rukun. Habis dah hak rukun. Kita pun sambung berdiri untuk membaca kunut. Berdiri ketika kunut sunat ab'ad fi'li. Kita pun membaca kunut. Sunat ab'ad yang kedua dia panggil sunat ab'ad qauli.
Mana kunutnya? Sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis kunut. Habis dah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis kunut. Saya kata je kunut. Wa sallallahu. Tu selawat. Selepas ada kunut, sudah abad yang ketiga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ada. Itu sunnah abad yang ketiga. Wa ala alihi. Selawat atas keluarga Nabi. Sunnah abad yang keempat. Kalau diselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa ala alihi. Tak masuk. Ala sayyidina Muhammadin wa sallam lalu dah. Dia kena sujud sahwi. Sebab ditinggal sunnah abad yang keempat. Iaitu selawat atas Ali Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pak jadi lapang lah. Berdiri ketika baca kunut. Sunnah abad fa'li. Membaca kunut sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunnah abad yang kedua. Qauli. Wa sallallahu. Itu sunnah abad yang ketiga. Selawat atas Nabi. Wa ala alihi. Dan selawat atas keluarga Nabi. Itu sunnah abad yang keempat. Walaupun kita tahu sebut sunnah abadnya dua. Tapi lapang-lapang kita buat belaka. Cuma kalau tanya lapang, kita dah nak jawab. Kita jawab dua. Bila kita jawab dua, maknanya kita tinggal 6 ke? Sunnah abad ada lapang. Tanya, kita jawab dua. Berarti kita selama ni buat dua je. Hak 6 lagi tu kita tak buat. Kita buat belaka lapang-lapang. Tak pernah tinggal sepanjang hayatnya. Tak pernah tinggal. Kan ada baca kunut. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sujud lalu dah. Ada? Tak nak baca wassalallah ada ke? Ada ni. Memang kita akan baca wassalallah. Itu bukan kunut. Itu selawat. Kemudian daripada kunut. Ada ni. Kita tak boleh nak pecah molek-molek biar jadi lapang. Tapi hak buat, kita buat belaka. Hak lapang tu. Jadi meninggalkan salah satu daripada sunnah abad yang lapang. Meninggal ni dengan sengaja atau dengan lupa. Sengaja tinggal tahiyat awal. Ingat sangat-sangat. Sengaja tinggal kunut. Ingat sangat-sangat. Sunat sujud sahwi juga. Sujud sahwi. Sahwu makna apa sahwu? Lupa. Sahwun makna lupa. Sujud kerana lupa. Itu nama dia. Sujud sahwi. Nama dia. Sujud kerana lupa. Lupalah sujud sahwi. Kalau sengaja. Dia sujud sahwi. Sujud kerana lupa ni. Hak ni hak ghalib yang biasa berlaku. Ghalibnya orang tinggal sunnah abad adalah kerana terlupa. Faham tak ni? Jadi, dia letak nama sujud sahwi. Sujud kerana lupa, kerana ghalibnya terlupa akan sunnah abad. Tetapi, kalau dengan sengaja pun, bukan kata setengah ulama, dengan terlupa, tak ada salah terlupa ni. Sunat sujud sahwi, walaupun tak salah, kalau sengaja buat, sengaja tinggal tu, sengaja buat kudung, orang panggil, faham tak? Sunat abad ni, kalau kita letak kepada tubuh, macam tangan kaki. Sunat hai'ah ni, macam bulu mata, bulu kening. Kalau tak ada tu jadi warna, jadi Tok Sami lah. Jodoh lah. Itu umpama dia lah. Ada pun sunat abad ni umpama tangan, umpama kaki. Ada ni. Rukun ni diumpamakan dengan apa? Dengan kepala, gitulah. Syarat diumpamakan dengan roh. Maknanya kalau tak ada rukun, tak ada kepala. Hidup orang, hiduplah hantu. Hantu tak ada kepala tu. Jadi sunat abad ni umpama tangan kaki. Tinggal sunat abad ni kudung. Jadi sekarang orang yang tertinggal, tak ada salah sunat sujud sahwi, kalau sengaja tinggal,
sengaja buat kudung, lagilah kena juk sawi. Gitulah kalau terkira. Pada ni orang terlupa tu tak salah. Juk sawi dulu sebelum beri salam. Tapi kalau orang sengaja tinggal, lagilah kamu juk sawi sebab kamu ni sengeleng buat kudung. Takkan nak sapa ke salam, keluar semayang dengan semayang kudung. Orang hak terlupa pun juk sawi, kamu yang sengaja sama telah juk sawi. Setengah pandangan pula yang terlupa saja juk sawi, yang sengaja tak ada. Itu pandangan daif. Pergi ke mana pula? Dah kamu sengaja dah tinggal, nak sawi apa lagi? Gitu pula dia pergi. Ana agak menasabah. Terlupa masuk sawi lah. Hak sengaja. Sengaja tinggal ni juk sawi. Dia sengaja, betul lah dia sengaja, dia malah. Tapi kudung semayang dia dengan sengaja. Kau dengan terlupa, yang tak salah pun juk sawi. Kalau dengan sengaja, lagi lah juk sawi. Satu pandangan, ada ayah nak ayah. Dia buang dah, dia tinggal dah sunat abad. Yang nak juk sawi apa lagi? Kalau kita bandingkan ginilah. Orang tinggal semayang dengan sengaja. Tinggal semayang dengan terlupa, memang ijma' ulama' wajib kena qada. Tertidur ataupun terlupa, itu ijma' ulama' wajib qada. Kalau tinggal sengaja, hak pandangan jumhur ulama'nya, ittifaq 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ittifaq wajib kena qada. Sebab apa? Sebab kalau tinggal dengan tertidur, terlupa, tak berasa wajib qada, tinggal sengaja, lagilah kena qada. Lagi gitu. Tapi ada pandangan terpencil, ada pandangan ni, dia bukan ijma' ulama' kena qada. Kalau tinggal dengan sengaja, bukan ijma'. Bukan ijma' ulama'. Kalau kamu tinggal dengan sengaja semayang, nak qada lagi, kamu buang dah kan, nak ambil apa lagi? Tak ada qada kamu ni. Lepas tu macam mana ni? Perbanyakkan wak amal sunat. Perbanyakkan wak amal sunat, nak cover balik, nak tampung balik. Hak tinggal semayang dengan sengaja. Kamu tinggal semayang dengan sengaja kan? Nak qada pula. Buang dah, nak ambil pula. Dah macam mana kita nak hadap di masyar? Kamu tampung dengan semayang sunat. Banyak mana nak tampung? 1 rakaat, tampung dia 70 rakaat. 1 rakaat fardu, tampung dia 70 rakaat sunat. Adapun pandangan muktamad, bertaubah dengan Allah, hanya qada sama bilangan. Mana hak mudah sebenarnya? Mana hak mudah? Sekarang ni dia tinggal hak fardu, hak tunai. Dia hanya qada bilangan yang sama. Tapi kena anggarlah banyak mana. Tak ada kena tambah-tambah. Pandangan satu lagi. Dah. Kamu tinggal dah. Sebenarnya tunai, tinggal. Dah. Tak ada qada. Hak ni berat. Pandang berat. Hak tajik qada ni berat. Sebab apa? Padang mukamu, mu tinggal dah semayang dulu kan. Nak buat apa lagi? Lepas tu macam ni dia masyar nanti. Tampung semayang sunat Bayangkan. Semayang fardu nak tampung semayang sunat. Takkan sama bilangan. Ada? Takkan sama bilangan. Ni semayang fardu kamu tinggal ni. Dengan sengaja. Nak qada balik. Qada apa? Kamu buang dah. Kamu tinggal dah. Nak qada apa lagi? Hak ni berat Hak tajik qada ni. Pada ni. Lepas tu macam mana ni? Perbanyakkan semayang sunat. Jadi banyak sunat ni lah. Hak sunat nak cover hak tunai, hak qada Hak tunai, hak ditinggal sengaja ni. 70 rakaat sunat baru boleh tampung 1 rakaat solat fardu hak tunai. Ada ni. Maknanya kalau tinggal semayang tu setahun, kena qada 70 tahun. Boleh gitulah. Ke macam nak kira? Bukan kata, mujurnya. Tinggal sengaja tak payah qada. Mujur apa? Dia berat ke kamu? Berat mana? Kamu tinggal? Nak qada? Dia pergi situ. Tapi takkan kita nak ngadap dengan masyar dan keadaan. Sunat banyak Sunat banyak. Banyak tu kena faham.
Bukan sekali ganda, bukan 2 kali ganda. 70 kali ganda. Ada pun pandangan 4 mazhab ni, qada dengan bilangan yang sama. Tak ada tambah-tambah. Hak terlupa wajib qada, hak sengaja lagilah wajib qada. Sama macam sini. Terlupa sunat aba'at, sunat jusawi, kalau sengaja tinggal sunat aba'at, lagilah dituntut sunat sujud sahwi. Tapi satu pandangan, terlupa sahaja sunat aba'at, sunat sahwi. Kalau sengaja, dah. Macam tadi kau cerita dia, kamu sengaja tinggal tayat awal. Kamu sengaja tinggal kunut. Ingat tadi kak? Ingat. Tapi kenapa kamu tinggal tayat awal? Saja-saja wak malah. Kenapa kamu tinggal kunut? Saja-saja wak malah. Lepas tu? Oh sayang pula. Jadi kudung. Biarlah. Sebelum salam sujud 2 kali. Tak ada bagian kamu sujud sawi. Sebab kamu dengan sengaja, kamu tinggal tayat awal, kamu potong dah. Macam kudung dah. Kamu tinggal kunut, tak ada sawi bagi kamu. Itu pandangan daif. Tamat dah. Kalau terlupa sunat sujud sahwi, kalau sengaja, lagilah sunat sujud sahwi. Dia sebut bab sembahyang qada tadi memang betul. Bukan ijma' ulama, orang tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada, bukan ijma' ulama. Tapi ittifaq, sepakat 4 mazhab. Ada pandangan tak wajib qada? Adakah pandangan tu jadi mujur? Mujur kok mana? Dia memberati akan orang yang tinggal sembahyang sengaja. Mana kalau kita kata padang mukamu, tinggal sembahyang sengaja. Tak ada dah. Oh nak semula, buang-buang dah, padang mukamu tu. Bukan kata Allah mujurnya ada atau tak wajib qada. Dok mujur tu. Hak tu sungguh perbanyakkan sembahyang sunat, rebah lah jawapan dia. Ni, mujur tak payah qada, tak wajib qada pun tidak, sembahyang sunat pun tidak. Sedap dia. Lepas tu sampai di masyar nak bawa ke apa? Ingat baik, masyar ni kita bawa catatan daripada Umar balik. Ke catatan kita bawa lepas pencing? Catatan lepas pencing. Belum pencing, catatan kita pakai sembunyi. Dah mula mau balik. Buka satu catatan. Semayang tak ada. Subuh tak ada. Zuhur tak ada. Asar tak ada. Nak mengadap masyar gitu. Ada ni. Dia pakai pandang tak wajib qada. Mai sunat pun tidak. Mai sunat ni bukan mai sunat biasa-biasa ni. Rawatik-rawatik ni dok. Kena sembahyang sunat, ratus-ratus rakaat sehari semalam. Dan kalau 17 rakaat, kali 70, berapa su? 17 kali 70 su. Dan telefon, cuba tengok. 17 kali 70. 17 rakaat tu kan, sembahyang waktu 17 rakaat. So, 17 kali 70. 1190. Mana? Sembahyang sunat 1190 rakaat. Keluar muka lain lah jadinya. Muka lain dah. Muka bekok dah. Mati pun tak ada. Pakai ni 1100 rakaat sehari-hari kena sembahyang sunat. Nak tapung balik 70 rakaat. Dah tinggal setahun. Setahun pun nak gitu. 1100 rakaat. Sehari semalam. Sungguhlah bekok lah mati. Bekok habis dah lah. Ingat gua ni. Ingat ketika sembahyang sengaja tak payah qada, mujur. Tak payah qada tu mujur. Hak tu hak berat. Dia banyak sembahyang sunat tak mampu. Pandang muktamad, qada sekadar hak tinggal. Tinggal setahun, qada setahun, tinggal 5 tahun, qada 5 tahun. Qada untuk atau apa? Kira untuk 10 tahun. Qada secepat mungkin lah. Bukan tinggal setahun, qada setahun. Tinggal setahun, qada sebulan, 2 bulan habis lah. Cepat kita mati bila-bila masa. Tapi makna apa? Hanya qada bilangan yang kita tinggal. Lepas dah habis qada, barulah kita pergi pula pada perbanyakkan sembahyang sunat. Tapi doklah kata banyak nak sapa ganda 70 kali. Doklah.
Tapi kena banyaklah juga sembahyang sunat lepas daripada habis qada. Itu terbicara sengaja dengan lupa. Sini sengaja sekalipun tinggal sunat abad ialah salah satu dari sunat yang 8, sunat sujud sahwi. Yang pertama, keduanya sebab syok ia seseorang pada meninggalkan salah satu daripada sunat abad yang 8 dan berkekalang ia atas syoknya. Dia syok. Pada dia syok ni. Boleh dia syok juga ke? Tak kira lah. Orang kat 3-4 dah ni. Tayat awal baca kedok. Tak apa sedap dah tu. Tak lama dah tu. Dah. Dah ada sekarang ni kat 3-4. Lepas tu mari syok. Orang kedua tadi tayat awal baca kedok. Tu kata tak sedap. Siapa nak sedap dah tu? Tayat akhir ni. Subuh ni tayat akhir. Sebelum salam. Kunut tadi baca kedok. Terlupa. Tu memang tak baca sungguh-sungguh dah. Terlupa. Allah tayat awal tak baca. Tu yang pertama. Kunut Allah tak baca. Tu yang pertama. Ini syok. Tayat awal baca kedok. Tengah-tengah tayat akhir ni. Subuh ni. Kunut tadi baca kedok. Aku nak kamu. Sedap duduk ke gitu. Tak sedap duduk dah tu. Sedap duduk dah. Tak berapa nak. Nak kena cari apa ni. Kokom minda banyak dah tunya. Waktu tu. Allah. Sunat abad pun dia syok. Itu yang kedua. Dan berkekalang syoknya. Berkekalang. Kalau dia syok tayat baca kedok lama. Baca dah. Apa dah bacanya. Tak ada je sawi lah. Dia tengok tayat akhir ni. Kunut. Baca kedok tadi kunut ni. Baca dah. Hilang syok. Tak ada je sawi. Pada ni. Tak ada lah. Sebab dia sedar balik. Bahawa dia baca tayat awal. Macam gini. Ini bab lain lah. Kita rokok iktidah. Kita ikut tu imam. Makmum ni. Dia mari syok. Tadi. Baca dak Fatihah tadinya. Imam baca surah kuat. Imam rokok, kita rokok. Lepas rokok iktidah, mari syok. Kita baca dak Fatihah. Syok. Kalau kita lupa Fatihah, tu memang kita kena tambah satu rakaat lepas imam bersalam. Kita lupa. Sahih. Imam rokok, kita iktidah. Allah. Imam baca surah kuat tadi, kita tak baca Fatihah. Tu memang kita lupa Fatihah. Sunat je. Tu kena tambah satu rakaat lepas imam bersalam. Ni tak ni. Rokok iktidah. Fatihah baca kedok. Fatihah baca kedok. Hukumnya belum baca. Tapi nak undur tak boleh. Sebab kita ikut imam dah. Kena tambah. Lepas imam salam satu rakaat. Kita pun naik rakaat kedua apa semua. Alah baca dah tak ni dia mari. Yakin mula dia baca dah Fatihah. Tak ada tambah rakaat tak ada. Dia imam rokok. Kalau imam rokok, dia belum rokok. Mari syok baca tak baca Fatihah. Dia tak boleh rokok. Dia wajib kena baca Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang. Persoalan sekarang ni syok timbul. Imam rokok, dia rokok. Imam iktidah. Baru mari syok. Fatihah baca ke tidak. Nak undur tak boleh. Sebab dia makmum. Maka Fatihah dia hukumnya tak ada. Tak baca. Bila Fatihah tak ada, tak baca. Rakaat yang pertama tu tak dibilang lah. Imam beri salam, dia kena bangun tambah satu rakaat. Ada ni. Dia tambah satu rakaat. Ada ni. Jangan buat yang pening pula. Masa dia syok dia kat pertama tu, dia mari lambat serakaat. Imam kat kedua dah. Syok. Rakaat kedua ni, tambah satu rakaat. Tambah satu kan apa dua lah. Rakaat pertama dia tak sempat dengan imam. Jangan fikir tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat untuk rakaat tu. Ada ni. Dia mari rakaat pertama, imam rakaat kedua. Dia pun imam rakaat dia rakaat. Tidak dia syok. Fatihah baca kedok, hukumnya belum baca, kena tambah satu rakaat. Mujur dia kata sebab patut tambah satu rakaat juga. Sebab dia mari lewat satu rakaat. Tambah dua lah jadinya. Jangan betul benar gitu. Jangan betul benar gitu. Dia tambah satu rakaat. Untuk rakaat tu lah.
Tiba-tiba lepas dia berjalan semayang, Allah, baca dah. Mau tak baca kok mananya. Maka tak ada lah kewajipan tambah 1 rakaat. Ada gitu. Macam sini lah. Dia syok tayak awal baca kedok. Dia syok kunut baca kedok. Berkekalan ia atas syoknya. Surat je sawi. Kalau dia syok tayak awal baca kedok, kunut baca kedok, syok. Kemudian barulah. Memang baca dah. Maka tak ada lanjut sawi. Dia syok. Mana dia syok? Baca ke tak baca? Allah. Memang tak baca. Lanjut sawi ke tak? Dia sawilah balik pada waktu pertama. Pada ni. Syok-syok ni tiba-tiba yakin baca dah tayak awal. Yakin baca dah kunut. Tak ada lanjut sawi. Dia syok baca tak baca mikir-mikir betul tak baca. Lanjut sawi lah waktunya sahih lah. Sebab dia betul tak baca. Yang ni. Hak syok ni lah yang kedua ni. Kita kata berlaku kedok. Hak syok ni. Jangan duk kata dia cakap lebih-lebih jadi. Benda-benda gini ni. Syok bila jadi Jangan. Terlampau wui sekali. Baru tahu. Semayang-semayang. Tak payah baca kedok. Baru teringat. Kelas tak ada cerita. Tak payah baca kedok. Yang kita syok ni biasanya rakaat je tau. Rakaat lah biasanya. Kena ganggu rakaat lah. Tayak awal baca kedok. Kunut baca kedok. Tu. Dah. Boleh jadi belaka tu. Tu sebab yang kedua. Ketiganya sebab mengerjakan akan barang membatal ia barang akan sama dengan sengajanya dan tidak membatalkan ia dengan lupanya. Faham tak ni? Dia cukup dah 4 rakaat, dia naik rakaat kelima. Kalau sengaja batal ke tak? Batal lah. Bangun rakaat kelima tu apa bendanya. Tapi kalau lupa batal ke tak? Tak batal sebab dia lupa. Maka berlakulah hak terlupa naik rakaat yang kelima. Turun balik sekalipun lepas sedar tetap sunat sujud sahwi. Sebab perbuatan dibuat tadi tu memang dengan terlupa tak batal. Tapi kalau dia sengaja batal. Tapi orang ni tak ada buat dengan sengaja naik rakaat kelima, tak ada buat. Tapi maknanya kalau buat dengan sengaja batal. Tapi yang berlakunya terlupa. Hak gini sunat sujud sahwi. Ni. Memang yang berlakunya dengan terlupa jelah. Tapi kalau sengaja batal. Tapi berlaku terlupa tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Seperti berkata-kata dengan sedikit. Berkata-kata dengan sedikit. Mana ni? Dalam semayang dia melatoh. Jatuh barang. Satu barang. Disebut pula hak sensitif sekali. Dia dah sebut molek-molek. Ni tengah semayang ni. Jatuh barang. Kenapa dia keluar mulu? Keluar uduh. Allah, dia sebut dalam semayang. Batal ke tak? Bercakap Bercakap dengan sengaja, batal. Bercakap dengan tersalah, tak batal. Sunat je sahwi. Sunat sahwi lah. Tak ada orang berkata-kata dengan sengaja. Tak ada. Yang berlakunya terlatah. Tak sengaja. Tak batal. Kalau tak sengaja. Tapi sunat sujud sahwi. Sujud sahwi tu akan potong buang hak latah kita tu. Mana hak sujud sahwi ni akan potong buang hak latah. Tapi kalau sujud sahwi tak ada apa-apa, sunat je ni. Ni sunat je. Dia terlatah tadi tak batal. Sunat sujud sahwi. Dia malah sujud sahwi pula. Hanya adalah hak latah tu adalah dalam semayang dia tu. Tapi kalau sujud sahwi akan potong. Hak mana apa? Serakah, kerakah. Ni hak udah-udah ni, hak kerakah ni kan tak comel kan. Orang pelicing kan. Buat apa? Nak hilang hak kerakah. Kau sebut macam mana? Serakah ke kerakah ke? Kerakah. Serakah lain tau. Serakah tu nafsu serakah tau. Kerakah. Mana apa ada kerakah tu lah. Kan dia pun polih, comel. Itu peran lanjut sawi. Ada kerakah dah tu.
Latuh dalam semayang. Cakap pula benda pelak dia. Jadi dah comel. Tapi dah ada apa-apa sebab dia tak ada hukum. Tapi ada dok khakah? Ada. Kalau dok sawi, khakah gitu semayang dia. Dia pun sujud sahwi, dicing semula. Tak ada Allah tahu. Tu peranang sujud sahwi. Tinggal tayak awal, kudung. Tinggal kunuk kudung. Sujud sahwi akan comel semula. Hak kudung kurang, jadi molek semula. Hak khakah sujud sahwi akan pelicing balik. Tak ada khakah. Itu peranang sujud sahwi. Mensempurnakan yang kurang, memotong yang lebih. Itu peranan sujud sahwi. Supaya kita jadi comel. Gitu. Tapi kalau dia tak sujud sahwi sunat saja. Jadi di semayang, keadaan semayang dia jadi tak comel lah. Kurang jadi kurang, terlebih jadi terlebih. Kurang tidak ditampal sujud sahwi. Lebih tidak dipotong sujud sahwi. Jadi tak comel lah semayang. Tapi sujud sahwi hukumnya adalah sunat. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin muka surat 22. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Apabila seseorang itu terlintas dalam hatinya, lintasan di hatinya, bahawa Allah Ta'ala perintah supaya mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia seseorang tentu faham bahawa ini Allah perintah syukur ni ada perkara yang mumkinun. Kerana tiada ada kemustahilan bagi demikian itu, demikian mensyukuri itu. Pada akal dan telah lalu sahaja. Yang ini tidak payah berfikir. Jadi mari keinsafan. Bila mari keinsafan, kita pun ingatlah bagai-bagai nikmat yang ada pada kita ni. Bagai nikmat yang ada pada kita. Maka kita diperintahkan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat ni dengan bahawa mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila dia nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dia kena fikir kembali. Allah Ta'ala yang bagi nikmat ni, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Panjang berbicara terdahulu. Kenapa? Pertama-tama, nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang terdahulunya adalah kembali kepada pegangan yang pertama. Nanti barulah pergi kepada mengerjakan amal-amal yang soleh. Itu yang dituntut kepada kita, mensyukuri. Itu perkara yang mungkin, yang boleh dilakukan. Bukan perkara mustahil. Kalau perkara itu perkara tak mampu dilakukan, Allah tak akan perwajibkan pada ummah dia. Jadi kita ni mari keinsafan. Kita tengok baliklah, kita kena mensyukuri. Kita kena mensyukuri. Nak syukur tu kembali pada agama. Kita nak mensyukuri nikmat Allah, kembali pada agama. Bila nak kembali pada agama, kembali kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyampaikan agama kepada kita. Mana apa ni? Kembali kepada Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis itulah ulama pun himpun dalam kitab Tauhid, Fiqh, Tasawuf. Ada peringkat permulaan, peringkat fardu ain. Kena situ mula-mula. Yang nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mari masjid saja. Mari masjid tu jalan dah tu. Jalan untuk kembali pada Al-Quran dan hadis. Jalan untuk kembali balik kepada
fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Jalannya ke mana? Mari ke masjid. Itu jalan dia. Orang mari ke insafan kan, Allah saya ni, saya nak berubah dah. Apa yang kita kata ke dia? Jinak-jinak lah dengan masjid tu. Jangan pergi hari Jumaat saja. Jinak ke masjid. Sebab apa orang suruh pergi masjid? Sebab di masjid lah kita boleh kembali balik pada agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan hadis. Pada ni. Tapi nak kembali pada Quran betul-betul, tu kena belajar siang malam. Sebab Quran ni besar. Nak mengaji hadis betul-betul, tu kena ngaji khususi betul lah tu. Kita nak ngaji asas-asas daripada Quran hadis, ulama ambil dari Quran hadis, bubuh dalam kitab. Kitab permulaan, kitab pertengahan, kitab bagi orang hak tinggi-tinggi. Kita pun ambil pada kitab fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Di mana? Di masjid. Maka pihak masjid lah yang bertanggungjawab betul-betulnya, atu molek. Tapi kalau pegang masjid, tak atu pun fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Masyar nanti tersungkur. Apa panggil apa ni? Cari bala free-free. Cari dosa free-free. Nak pegang jawatan masjid bukan ada gaji. Ada ni? Ke kalau masjid tu masjid besar ada gaji? Tak ada rasanya. Walaupun masjid negeri sekalipun, tak ada gaji pengusi. Kan ada orang tahu sini? Masjid negeri. Masjid utama daerah. Kenal masjid utama daerah? Masjid utama daerah. Dia ada masjid-masjid kan, dia ada label pula masjid tu. Masjid negeri, masjid utama daerah, pengusi ada gaji. Timbalang ada gaji. SU ada gaji. Tak ada. Tak ada. Khidmat sahaja. Khidmat apa tu? Khidmat agama. Orang nak khidmat tu, kena faham agama. Kena ada ilmu agama. Nak khidmat agama, nak bawa agama. Kalau jahil agama, pergi pegang buat jawatan di masjid, dia menempuh bala. Dan menempuh dosa free di hari akhirat. Tak ada pasal-pasal. Dosa lama bertimbung-timbung dah. Pergi tambah pula kemudian pegang jawatan. Tak pandai nak susung. Pandai ni. Ini kewajipan ni. Sebab orang mari ke masjid lah. Nak bertaubah, nak kembali pada agama Allah. Mari ke masjid, fardu ain tauhid. Tak ada. Fardu ain fiqh. Tak ada. Fardu tasawuf. Tak ada. Ceramah gitu je. Fadilah gitu je. Sebab apa tu? Dibawa oleh orang jahil. Tadilah dia menempuh bala free-free. Tak payah kalau kita jahil, tak payah. Tapi kalau masjid itu dipegang oleh orang berilmu, Allah comelnya disusung. Hak mai ke masjid itu orang yang tak ada asah, mai ke insafan mari masjid. Dia tak tahu ada tuju mana sebenarnya, dia kira mari masjid je. Orang pun mengajar tauhid ke dia. Oh, ni yang memang aku dah erti pegangan ni, tengok. Belajar pekoh pula. Oh, hak ni tak pernah belajar lagi. Hak ni masih buat lepas lah. Kosok taruh takyin tak pernah belajar. Semudah-mudah tu. Lepas tu masuk pula tajuk tasawuf. Oh, gini taubahnya. Saya ingat ke taubah ni perbanyakkan istighfar. Saya ingat ke taubah ni sebenarnya sunat taubah sebelum tidur. Situ salah awal-awal dah. Taubah ni bukan perbanyakkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bukan. Taubah ni apa? Taubah ni pekoh ke? Taubah ni taat batin. Taubah ni taat hati. Taubah ni taat hati, taat batin. Adapun astaghfirullah, astaghfirullah, itu taat zahir, itu taat lidah. Itu bukan hati. Taubah wajib ijma' ulama. Perbanyakkan istighfar wajib ke sunat? Sunat. Jangan salah faham. Ni perbanyakkan istighfar, tapi itu bukan taubah. Rukun taubah kan ada rukun dia. Ada ke rukun taubah? Yang pertama, perbanyakkan istighfar. Yang kedua, rukun taubah sembahyang sunat taubah. Tak ada rukun taubah gitu. Rukun taubah ada 3. Menyesal, berazam tidak akan mengulangi,
Kemudian mana sudah meninggalkan maksiat pada saat tu. Itu rukun taubah. Rukun taubah pun tak kenal. Mari ke masjid. Oh, taubah ni gini. Baru tahu. Tapi perbanyakkan istighfar, hukumnya sunat. Kena banyak. Tapi itu bukan taubah. Tanpa istighfar pun kalau dia melengkapkan rukun taubah, taubahlah dia. Tapi tak ada pahala sunat. Tapi kalau dia istighfar 1000 kali sehari, tapi rukun taubahnya tidak dilengkapkan, tak ada taubah bagi dia. Anak comelnya, lengkapkan rukun taubah. Tuan terima taubah dia, Tuan ampuni. Perbanyakkan istighfar. Boleh pahala sunat banyak pula. Tapi bukan taubah tu istighfar. Semayang sunat taubah. Tu pekoh, bukan taat hati. Taubah, kalau kita pernah bagi hati, sifat mahmudah yang pertama. Dan kita pernah bagi hati. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Sifat hati. Sebenarnya sunat taubah tu pekoh. Taubah wajib ijma' ulama'. Sebenarnya sunat taubah wajib ke? Nak jawab pun pening dah. Sebab nama dia sebenarnya sunat taubah. Wajib ke? Soalan tak betul. Semayang sunat taubah wajib ke? Semayang sunat taubah wajib ke? Cuba jawab. Wajib lah. Semayang sunat taubah jadi wajib. Nama dah semayang sunat. Ada ni. Itu tinggal semayang sunat taubah. Bukan itu tinggal. Tapi itu bukan rukun taubah. Itu sunat saja. Ada ni. Mari masjid. Taubah gini. Kalau tinggal fardu, dulu tinggal semayang, dulu tak puasa, kena qada semayang, kena qada puasa. Belajar-belajar, zakat tak bayar. Kena kira balik zakat tu, kena bayar semula. Itu dia panggil taubah. Itu dia panggil taubah. Ada ni. Taubah pula kalau dosa dengan anak Adam. Macam ni rukun taubah dia. Dosa dengan Adam dalam bab harta. Macam mana rukun taubah dianya? Hutang tak bayar. Itu dosa dengan Adam pada bab harta. Nak taubahnya macam mana? Bayar molek, sesam molek hutang orang tu. Itu panggil taubah. Bukan tu duduk masjid berjemaah waktu, hutang orang tak bayar. Hutang siapa tu? Hutang di jemaah masjid yang sama. Berselisih 5 waktu. Berjabat tangan laginya. Senyum-senyum gitunya. Mewek senyum, hutang dah bayar. Senyum, hutang dah bayar. Apa tak ada gitunya? Ada ni. Dah tuang hutang tak minta ke? Malah basir, susah. Ada ni. Susah. Dulu atau jugalah hadis-hadis cerita amaran Nabi pada orang hutang tak bayar ni berat hari akhirat. Atau hadis pagi-pagi. Bila dia baca ni hadis Nabi. Nabi kata warna ni orang hutang tak bayar ni. Roh akan tergantung ni. Roh ni akan tergantung ni. Dan Nabi pernah tak mau semayang jenazah sahabat yang tak bayar hutang. Pandai ni. Walaupun dia mati syahid berkali-kali sekalipun. Dia tak bayar hutang. Tak sesal juga. Mati syahid dalam peperangan. Korbankan nyawa. Ya, bak hutang tak lepas. Nak taubah, susah. Duit cash tak ada. Harta ada kan, tanah ada. Jual. Biar susah dengan orang. Itu taubah dia panggil. Tidak, siapa mati sekalipun, kewajipan membayar hutang tu naik pada anak-anak. Ada ni, naik pada anak-anak bukan guna duit anak. Hutang ayah, anak tak ada kena-mengena. Tadi kata nak kewajipan naik atas anak lah. Ambil daripada harta peninggalan, jangan bagi pusaka, jangan bagi hak orang. Hutang orang tak bayar. Jangan bagi. Bayar hutang dulu. Wajib pula atas anak. Bukan wajib atas anak keluar duit poket anak, dah. Hutang ayah bayar, bukan anak bayar. Tapi ni kata wajib atas anak, keluar molek hak peninggalan arwah tu. Kalau kata perlu jual. Biar ambil duit, bayar hutang orang. Jangan paraikan. Itu bukan milik arwah tu, milik orang.
Wajib atas anak pula. Anak tahu. Anak buat sayang pula. Dah kalau kita buat gitu, negeri yang kita senyap dah. Anak pula sambung kerja jahat. Kerja dosa besar. Kadang-kadang nampak mari masjid. Sebab apa? Jahil. Tak tahu dia apa dia rukun taubah. Ada ni. Jadi mana tempat kita tahu perkara ni? Mari masjid lah. Nak kembali pada agama Allah di masjid. Atau kata besar tanggungjawab orang pegang masjid. Itu orang pegang masjid. Orang yang datang mengajar pula. Ni kalau cerita panjang. Orang yang datang mengajar. Dia besar tanggungjawab. Kalau orang masjid tak pandai nak atur. Nak jemput saya mari mengajar nak kita apa? Orang ni tak tahu. Kau pandai ustaz dia tak tahu. Maka ustaz lah pulaknya kena. Di masjid tu kita tauhid ada kedok. Orang mengajar lah pulak. Jangan ikut kendok dia, yang ikut nafsu dia. Ni ada juga. Ustaz kita nak kita tauhid ustaz di masjid kita orang ni tak ada tauhid. Tauhid saya ngajar pekoh dah. Nak pekoh juga. Orang masjid kata, pekoh ada dah malam lain. Biasa nak pekoh juga. Mengajar pekoh. Masyar. Dia tak bertanggungjawab. Orang mitok dah tauhid. Kalau orang tak mitok pun dia kena show. Ustaz main ngajar bab semayang ke? Tanya dia. Dari masjid tu bab semayang tak ada lagi ke? Ada dah. Tapi tambah biar sedap sikit bab semayang ni. Ramai orang semayang tak comel. Kita semayang comel bab kita belajar. Sedap bunyi tu. Kita belajar. Semayang kita comel. Orang lain banyak main tak betul Ustaz tak ramai main betul. Tengok auto semayang. Susah hati tengok. Tengok auto semayang tak pandai. Kalau masjid tu tak berapa pandai. Macam saya ni memang pandai bab semayang. Sedap pula dianya. Nak suruh ngajar bab semayang. Lepas tu, ada dah bab semayang. Dah tauhid ada kedak lagi masjid tu? Tak ada. Tak ada waktu tauhid dulu. Marah kalau pegang masjid jepuk tu. Apa awak ni? Pekoh ada dia minta pekoh lagi. Pekoh tak ada pun kalau tauhid tak ada. Saya kena ngajar tauhid dulu. Orang mengajarlah pula. Kena bagi panduan molek-molek. Tapi kalau orang mengajar pakai terjauh je. Mari isi masa lapang pada maghrib. Isyak berhenti. Setakat untuk tambah pendapatan hidup. Main mengajar pun bukan ilmu yang dipelajari. Hanya membaca gitu je. Kita bukan hidup setakat dunia. Kita akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirah. Berat. Hak pegang masjid. Hak tukang ngajar lagi berat. Tetapi kita sendiri mukallaf kan? Akhir balik kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Ada. Kita ada keluarga. Kita bertanggungjawab atas keluarga kita sendiri. Yang kata, ustaz lagi kena tanya daripada masyarakat. Sebab tak ajar kita orang patut ain tak pakai tasawuf. Betul? Mereka akan bertanggungjawab. Tapi kita yang nak pergi cari kelas lain, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Ada. Macam ginilah macam isteri. Suami tak ajar dia. Suami berat daripada masyarakat. Lepas tu isteri? Suamilah yang akan kena. Tak. Isteri mukallaf. Dia akhir balik. Dia wajib kena cari kelas sendiri. Ada ni. Asalnya, tunggu suami datang ajar je. Suami tak boleh nak ajar jahil. Memang suami akan berat daripada masyarakat. Tapi isteri, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Sebab, dia mukallaf. Akhir balik. Macam mana? Pergi belajar sendiri. Suami izin ke, suami tak izin ke, tetap isteri wajib belajar. Lepas itu kewajipan suami ajar, suami tak pandai nak ajar. Lepas tu, dia tak izin pula lagi belajar. Tak boleh ikut dia. Mana apa ni? Kita bertanggungjawab atas diri kita masing-masing. Tapi macam orang pegang masjid tadi, dia lah hak lagi berat. Hak tukang mengajar, dia lah hak lagi berat. Kalau tak boleh nak atur program masjid molek-molek, tak usah duk pegang jawatan di masjid. Gaji tak ada. Tak ada pasal-pasal. Cari bala. Cari dosa peri. Tersungkur di padang mahsyar. Tak ada pasal-pasal. Tak payah.
Tapi orang ni suka kepada pangkat. Dia panggil hubul jah dia panggil. Kasih akan kemegahan. Boleh jadi pengusi, timalah pengusi SU, pangkat. Nama, gambar terpampang di papan hitam belakang. Ini apa? Orang yang kasih kepada pangkat, sifat kecelaan. Jadi nak kembali pada agama, mari keinsafan. Tempatnya adalah masjid untuk belajar ilmu fardu ain. Maka takutlah ayat atas diri pada ketika itu. Maka ini disebut khatil faza'i wal khawfi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.